Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Duratul akan mengajar awak matematik ya. Okey, sebelum kita mula, cikgu nak awak sediakan satu buah buku latihan matematik. Okey, buku petak tu awak boleh campur nota dan latihan tu satu buku saja sepanjang PKP ni. Okey, lengkapkan muka hadapan buku latihan awak seperti yang cikgu tulis dekat slide ni ya. Okey, subjek matematik lah. Saya perlu awak catat, awak lengkapkan, menyelesaikan tugasan dengan kemas, menghantar tugasan mengikut masa yang ditetapkan, menjaga buku latihan dengan baik, nama, isi nama kamu, tingkatan, 2 dedikasi dan juga nama cikgu. Okey, awak siapkan dan awak lengkapkan di hadapan buku tulis awak. Okey, kita akan mula dengan bab 1. Bab 1 ni tajuk dia adalah pola dan jujukan. Apa itu pola? Jujukan ni kita belum belajar. Untuk hari ni cikgu akan ajar awak pola. Okey, apa itu pola? Apa maksud pola? Okey, pola ni dia merupakan suatu corak tertentu dalam suatu nombor ataupun objek. Maksudnya kita macam suatu susunan nombor tu dia ada susunan yang tertentu. Ada corak yang tertentu. Kalau nombor itu sentiasa bertambah dengan 2, so dia akan tambah 2 macam tu lah. Nanti cikgu akan bagi contoh. Okey, awak tengok sini. Suatu pola dalam senarai nombor boleh ditentukan sama ada dengan menambah, menolak, mendarab atau membahagi nombor yang sebelumnya. Okey, nanti cikgu akan bagi susunan nombor, senarai nombor. Awak cuba tengok dan awak boleh tentukan tak sama ada nombor ni kena tambah ke, kena tolak ke, kena darab ke. Okey, awak boleh tengok. Okey, itu nombor. Tapi kalau objek pula bagaimana? Okey, objek pula, suatu pola dalam objek ditentukan dengan memerhati susunan objek sebelumnya. Okey, jangan risau, nanti cikgu akan tunjukkan contoh dan awak boleh buat latihan bagaimanakah pola bagi suatu objek. Okey, tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama ni cikgu bagi satu pola nombor. Tengok negatif 10, negatif 4, 2 dan 8. Kalau awak dah belajar semasa tingkatan 1, negatif 10 ini adalah nombor yang kecil ya berbanding negatif 4. So dia akan tambah sepatutnya untuk menjadi negatif 4 ini. Okey, 2 pun dia akan tambah dengan berapa untuk menjadi 8. Kalau sesiapa yang agak sukar lah untuk menambah nombor negatif, awak boleh tengok nombor positif ni. 2 tambah berapa dapat 8. 2 tambah berapa dapat 8. So awak bilang lah. Kalau awak tak tahu nak buat, awak boleh terbalikkan. Bila kita nak tahu sesuatu nombor itu ditambah dengan nombor apa, untuk nombor yang di sebelah kanannya, awak boleh terbalikkan. Nombor 8 ni tolak dengan 2. Dapat berapa? 8 tolak 2 dapat 6 kan? So, kalau kita nak dapat nombor yang di hadapan, kamu kena tambahlah 2 tambah 6. Okey, untuk pastikan pola itu betul, awak kena pastikan kesemua nombor ini perlu ditambah dengan 6 kesemuanya. Okey, macam ni lah. Contohnya tadi kan kita dah dapat, okey, 2 tambah 6 sama dengan 8. So awak kena ambil kalkulator, awak cek adakah negatif 4 tambah 6 sama dengan 2. Okey, kalau betul maka pola tersebut betul lah. Dan awak cek juga yang ini, negatif 10 tambah 6, adakah ia bersamaan dengan negatif 4. Jika betul, maka pola tersebut betul lah. Iaitu pola itu adalah kamu perlu menambah 6 kepada nombor yang sebelumnya. Okey, setiap nombor ni awak kena tambah 6 supaya mendapat nombor yang seterusnya. So macam mana nak tahu nombor selepas 8 ni? Tambah 6 lah. Okey, tambah 6, tambah 6, tambah 6 sehinggalah selesai. Begitu. Okey? Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Kita tengok contoh yang seterusnya, pola yang seterusnya ni. Kalau tak tengok jawapan lah, cikgu bagi 2, 6, 18, 54. Dia bertambah kan? Okey,
Okey, ini jawapan ni cikgu dah siapkan. Tapi kalau awak tak tahu, awak mungkin test, oh ini tambah ke? Sebab dia nombor tu semakin besar, dia mungkin tambah lah. Kan? So, 2 nak jadi 6 kena tambah 4. Betul tak? Kita cubalah. Okey, awak cuba 2 tambah 4. 6. Okey, 6 tambah 4, 10. Tapi dekat sini 18. So, memang tak boleh guna tambah. Okey, kalau nombor itu semakin besar, kalau dia tidak menggunakan tambah, mungkin dia akan guna apa? Darab. Okey, dia akan guna darab. Okey, so kita test lah. 2 darab berapa dapat 6. Okey, kita test. Kita mesti kena cuba jaya. Okey, kita test. Okey, 2 darab 3 kan? So, 2 darab 3 dapat 6. So, test pula seterusnya. 6 darab 3 adakah 18? Ya. So, 6 darab 3, 18. Lepas tu, kamu guna kalkulator. 18 darab 3 adakah 54? Kalau kesemua nombor ini betul, maka memang darab 3 ini adalah pola yang betul. Jadi, jawapannya bukan tambah tetapi darab. Sebab tambah tadi dia tak jadi. Kalau awak tambah 4, yang seterusnya tu dia tak sama seperti yang kita nak, kan? So, yang untuk contoh yang kedua ni, kita perlu menggunakan darab. Okey. Okey, kita tengok pula contoh ketiga ni. Contoh ketiga ni, pola nombor yang cikgu beri, dia semakin kecil tau. Awak tengok, nombor 17, lepas tu 7, negatif 3, negatif 13. Semakin kecil. So, bila semakin kecil, sama ada awak guna tolak ataupun awak guna bahagi. Okey, awak test lah dulu guna tolak kan. So, 17 tolak berapa? Dapat 7. Tolak 10 kan. So, 17 tolak 10 sama dengan 7. Lepas tu test yang seterusnya. Jangan test satu saja. Awak kena test ke semua pola ni supaya ia menghasilkan jawapan yang betul ataupun tidak. Okey, so 7 tolak 10. Okey. Adakah ia sama dengan negatif 3? Ya. Kalau siapa yang tak mahir lagi negatif positif ni, tak apa, ambil je kalkulator, awak cuba. Okey, negatif 3 tolak 10 berapa? Adakah ia negatif 13? Negatif 13. Betul ke tak? Kalau awak dapat jawapan yang betul, negatif 13, betul lah. So, memang betul lah dia menggunakan tolak. So, awak tak payahlah test guna bahagi pula. Okey? Itu untuk pola yang ini. Bila nombor semakin kecil, awak kena cuba tolak ataupun awak cuba bahagi. Ya? Okey. Kamu tengok yang ini seterusnya. Nombor genap dan nombor ganjil. Kalau awak ingat balik, awak dah belajar nombor genap dan ganjil ni semasa sekolah rendah. Okey? Cuma, ramai yang sudah lupa dan ramai yang confuse antara dua ni. So, kena ingat balik nombor genap ni sebab ada kaitan dengan pola yang seterusnya. Okey, nombor genap ni adalah nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 2. Ataupun kata mudahnya adalah yang menggunakan sifir 2 lah. Ataupun sifir 2 lah paling senang. Nak ingat nombor genap adalah sifir 2. Nombor genap adalah sifir 2. Ingatkan benda tu. So, nombor genap adalah sifir 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Kalau nombor tu besar, contoh 2 cikgu tanya 2, 2, 4. Genap ke ganjil? So, awak tengok je nombor yang hujung ni. Tak payah risau. Awak tengok nombor yang paling hujung, adakah nombor 4 ni ada dalam sifir 2. So, awak tahu kan nombor 4 dia sifir 2, automatik ini adalah nombor genap. Okey? Manakala nombor ganjil pula adalah nombor selain daripada nombor genap. Dia terbaliklah. Selain daripada nombor genap, yang tak boleh dibahagi dengan 2, itu adalah nombor ganjil. Sama juga caranya dengan yang ini. Kalau awak diberi nombor yang besar, 187. Awak tengok je nombor yang hujung ni, tak payah susah-susah nak hafal sifir 2 yang memang sifir 2 memang senang kan. So, awak tengok 7 ada tak dalam sifir 2. Kalau tak ada, ini adalah nombor ganjil. Okey. Okey, kita tengok pula contoh ketiga ni. Contoh ketiga ni, pola nombor yang cikgu beri, dia semakin kecil tau. Awak tengok, nombor 17, lepas tu 7, negatif 3, negatif 13. Semakin kecil. So, bila semakin kecil, sama ada awak guna tolak ataupun awak guna bahagi. Okey, awak test lah dulu guna tolak kan. So, 17 tolak berapa? Dapat 7. Tolak 10 kan. So,
apa ni, 17 tolak 10 sama dengan 7. Lepas tu test yang seterusnya. Jangan test satu saja. Awak kena test ke semua pola ni supaya ia menghasilkan jawapan yang betul ataupun tidak. Okey, so 7 tolak 10. Okey. Adakah ia sama dengan negatif 3? Ya. Kalau siapa yang tak mahir lagi negatif positif ni, tak apa, ambil je kalkulator, awak cuba. Okey, negatif 3 tolak 10 berapa? Adakah ia negatif 13? Negatif 13. Betul ke tak? Kalau awak dapat jawapan yang betul, negatif 13, betul lah. So, memang betul lah dia menggunakan tolak. So, awak tak payahlah test guna bahagi pula. Okey? Itu untuk pola yang ini. Bila nombor semakin kecil, awak kena cuba tolak ataupun awak cuba bahagi. Ya? Okey. Kamu tengok yang ini seterusnya. Nombor genap dan nombor ganjil. Kalau awak ingat balik, awak dah belajar nombor genap dan ganjil ni semasa sekolah rendah. Okey? Cuma, ramai yang sudah lupa dan ramai yang confuse antara dua ni. So, kena ingat balik nombor genap ni sebab ada kaitan dengan pola yang seterusnya. Okey, nombor genap ni adalah nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 2. Ataupun kata mudahnya adalah yang menggunakan sifir 2 lah. Ataupun sifir 2 lah paling senang. Nak ingat nombor genap adalah sifir 2. Nombor genap adalah sifir 2. Ingatkan benda tu. So, nombor genap adalah sifir 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Kalau nombor tu besar, contoh. Cikgu tanya, 2, 2, 4. Genap ke ganjil? So, awak tengok je nombor yang hujung ni. Tak payah risau. Awak tengok nombor yang paling hujung, adakah nombor 4 ni ada dalam sifir 2. So, awak tahu kan nombor 4 di sifir 2, automatik ini adalah nombor genap. Okey. Manakala nombor ganjil pula adalah nombor selain daripada nombor genap. Dia terbaliklah. Selain daripada nombor genap, yang tak boleh dibahagi dengan 2, itu adalah nombor ganjil. Sama juga caranya dengan yang ini. Kalau awak diberi nombor yang besar, 187. Awak tengok je nombor yang hujung ni. Tak payah susah-susah nak hafal sifir 2 yang memang sifir 2 memang senang kan. So, awak tengok 7 ada tak dalam sifir 2. Kalau tak ada, ini adalah nombor ganjil. Okey. Okey. Kita tengok contoh 4. Kenapa cikgu imbas semula apakah itu nombor genap dan nombor ganjil untuk tajuk pola nombor ni. Okey. Dia ada satu contoh soalan tau. Sekiranya cikgu beri urutan nombor, contohnya beginilah, cikgu dah bagi urutan nombor 7, 12, 17, 22, 27 sehingga 67. Okey, lepas tu soalan dia kenal pasti dan nyatakan pola bagi urutan nombor ganjil. Okey, dia bagi ni banyak nombor ni, lepas tu dia minta yang ganjil saja. Okey, jadi kamu kena senaraikan kembali ke semua nombor dari 7 hingga ke 67 tadi tu, dan awak kena buang nombor genap dia sebab dia nak ganjil kan. So, yang nombor genap tu awak kena buang lah. Macam ni cikgu dah pangkahkan. Okey, tak pakai ni kan. Jadi, yang tinggal adalah nombor yang ganjil. Macam ni. So, 7, 17, 27, 37, 47, 57 dan juga 67. Okey. So, lepas awak dah buang nombor genap tadi, awak tengoklah dia punya pola nombor tersebut. Okey, nombor itu semakin besar. So, bila cikgu cakap semakin besar, sama ada dia menggunakan tambah ataupun dia darab, kan? Jadi, kita test lah. Tambah dulu kan. 7 tambah berapa dapat 17? Tambah 10 kan? So, test pula nombor sebelah je. 17 tambah 10, betul tak 27? Oh, betul lah. So, dah pola tu dah nampak sama kan? Okey, so 27 tambah 10 adakah 37? Betul lagi. So, memang betul lah. Jadi, pola dia adalah nombor ganjil yang diperoleh. Okey, nombor ganjil ni maksudnya pola dia tadi mesti menambah 10 kepada nombor yang sebelumnya. Ayat dia begini. Nombor ganjil diperoleh dengan menambah 10 kepada nombor sebelumnya. Dia macam ni tau. Maksudnya, nombor-nombor ni, soalan ni dia nak, macam mana nak dapat nombor ganjil untuk yang seterusnya. So, jangan tengoklah yang nombor genap ni. So, 7 ni, macam mana nak dapat 17? Macam tu. Jadi, nombor ganjil diperoleh dengan menambah 10 kepada nombor sebelumnya. Tak apa, kalau awak tak faham, nanti kita ada lagi contoh.
Okey, kita tengok contoh 5 ni pula. Tadi nombor ganjil kan? Yang ini nombor genap. Cikgu guna contoh yang sama. Okey, susunan contoh susunan contoh dan juga urutan nombor yang sama. Awak tengok Cuma kali ni nak nombor genap. Jadi bila kita nak nombor genap, maka kamu kena pangkallah nombor ganjil ni. Pangkal siap-siap supaya ia tidak mengelirukan awak. Jadi dia nak pola nombor untuk mendapat nombor genap. Okey. 12 nak dapat 22 macam mana? Macam ni lah 12, 22, 32. Sama juga awak kena test bila dia bertambah besar dia akan tambah ataupun darab. Tapi awak test lah tambah dulu. Jadi 12 tambah 10 sama dengan 22 kan? Betul. Okey. Test pula 22 tambah 10 32. Betul tak? Betul kan? Okey, so betul lah. Jadi kesemua pola nombor ni kita boleh cakap begini. Nombor genap diperoleh dengan menambah 10 kepada nombor yang sebelumnya. Sama je. Tukar je ayat yang ni. Tadi ganjil kan? Sebab dia punya nombor sama, tambah 10, maka tambah 10 lah. Okey, itu saja. Okey, kita tengok. Dah habis tadi belajar tadi dah habis. So ini adalah latihan untuk awak. Okey, nota tadi salin dekat buku latihan, buku nota dan terus buat latihan ni juga. Okey, kamu tengok gambar ni. Jom cuba ni. Okey, kamu kena lukis tau. Okey, tapi awak tengok. Tadi cikgu cakapkan mula-mula. Kalau gambar, dia punya pola adalah awak kena tengok corak gambar tersebut. Dia jadi bagaimana. Okey, first awak tengok. Dia ada satu kotak saja. Tiba-tiba dia dah jadi 3 kotak. 3 sebelah melintang, bawah pun dia melintang. Awak andaikan yang satu ni adalah yang kat tengah ni Kalau siapa yang tak faham lah. Jadi dia bertambah apa? Bertambah 1 untuk setiap tepi dia tambah 1. Lepas tu awak tengok lagi. Kat sini, ni tadi yang asal dia bertambah berapa ni? Dia bertambah 2 dekat kiri, kanan, atas, bawah. Jadi apakah gambar untuk seterusnya? Okey, so dia ada 1 dekat tengah tadi. Cikgu dah cakap kan? Yang tengah. Tadi dia tambah 2. So, untuk gambar yang ini, dia ada berapa 4 kotak ni. Awak kena lukis 4 gambar. So, dekat sini dia akan bertambah 3 kotak lah. Dia akan meningkat kan? Awak pun kenalah lukis. Okey, lawa. Cikgu ni lukis dekat komputer. Tak cantik. Okey, awak lukis dekat buku pun adalah pembaris. Okey, yang atas pun sama. Tambah 3 kotak. Okey. Faham tak? Okey, sama juga bawah pun tambah 3 kotak. Ini baru satu gambar rajah yang cikgu tunjukkan. So, cikgu nak awak siapkan 2, 3. So, cikgu nak 4 gambar rajah termasuk yang cikgu bagi contoh ni. Alright. Okey, siapkan. Okey, untuk B pula. Untuk B ni, dia gambar rajah. Awak tengok. Kenapa pula tiba-tiba segitiga? Ni segitiga ni. Dia tak nampak. Cikgu lindung. Okey, ni segitiga. Okey, segitiga. Lepas tu dia jadi segi 4. Yang ini pula apa? Okey, macam mana nak tahu rajah yang seterusnya? Okey, awak kira bucu dia senang. Ni, ada bucu 1, 2, 3. Sebab tu nama dia segitiga. Kan? 3. Lepas tu yang ini dia bertambah pula jadi 4. 4 bucu. Sebab tu nama dia segi 4. Ini kita tak panggil segi 5. Masa form 1 kita panggil apa? Okey. Panggil apa ni? Pentagon kan? So dia ada 5 bucu. So agak-agak untuk rajah seterusnya ni ada berapa bucu? Ni 3, 4, 5. So yang ini adalah 6 bucu lah. Awak lukislah bentuk 6 bucu. Okey, 6 bucu macam mana? 1. Pakai pembaris Ni cikgu sebab tak guna pembaris. 2, 3, 4, 5, 6. Lukislah lawa sikit. Awak guna pembaris kat buku kan? 6. So dekat sini yang 7 bucu. Ni 8 bucu. Yang ni 9 bucu. Okey. Siapkan untuk latihan. Okey. Yang tadi adalah pola untuk gambar. Yang ini adalah pola untuk urutan nombor yang kita dah belajar tadilah. So, awak kena buat macam mana ni? Awak kena tengok contoh macam ni. Kan, macam ni. 5, 12, 19, 26. Bertambah. So, bila bertambah, awak kena check lah dia tambah berapa nombor ni.
5 nak jadi 12 tambah berapa? Awak ataupun kalau awak tak tahu, awak tolakkanlah. 12 tolak 5 berapa? Dia terbalik. Okey, tambah berapa? 7 kan? Okey, so 5 tambah 7 adalah 12. Okey, awak cek balik. Yang sini tambah 7. 12 tambah 7 betul tak 19? Betul. So, yang ini pula adalah 19 tambah 7 betul tak 26? Betul. Jadi, polanya adalah apa? Tambah dengan 7. So, macam mana nak sebut ataupun macam mana nak bina ayat? Awak ikut ayat macam cikgu buat tadi. Yang mana? Pola tadi. Yang mana yang tambah tadi? Oops. Okey, yang ini. Ialah menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Jadi, macam mana awak nak buat? Menambah berapa tadi? Yang tadi, menambah 7 pada nombor sebelumnya. Awak tirulah. Bukan cikgu suruh tiru. Maksudnya ayat tu kalau siapa yang tak pandai nak buat ayat kan. Menambah berapa? Menambah 7 pada, ikut je. Ada nombor sebelumnya. Begitu. Nombor sebelumnya. Okey. Okey, yang ini semua dah belajar tadi, cikgu dah terangkan. Okey, latihannya. Tapi kalaulah awak ada yang tak faham ataupun yang tak dapat buat, tak apa contoh macam ni kan. Mungkin awak ada macam payah sikit ke, tak apa, nanti awak cuba dulu. Sebenarnya awak cuba dulu macam mana. Nanti kita akan bincang jawapannya pada kelas yang seterusnya. Okey siapkan kerja cikgu ni. Dan siapa yang dah siap, tolong hantar kepada cikgu lah. Ambil gambar. Dan boleh personal message pada cikgu. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.